Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa la udwana illa ala adh-dhalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah, kita masih diberi izin peluang oleh Allah untuk kita datang ke dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan ia dikira sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita pada hari ini kita tengok sedikit sepotong hadis yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menceritakan berkenaan dengan fadilat kelebihan Al-Quran, Kitabullah. An Utsman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Daripada Utsman radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kamu ialah sesiapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini telah menjelaskan bahawa ilmu yang paling baik ialah ilmu Al-Quran, kerana ia merupakan kalamullah dan terkandung di dalamnya undang-undang serta peraturan yang menjamin kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Jadi ilmu Al-Quran ilmu yang paling mulia, paling baik di sisi Allah. Sebab pertamanya Quran itu kalamullah, dan Quran itu dia mengandungi semua benda, undang-undang, peraturan yang menjamin kehidupan kita dunia dan akhirat. Oleh itu, sesiapa yang berusaha untuk mengenal, mempelajari dan mendalami ilmu Al-Quran serta mengajar dan memberi kefahaman yang sebenar tentang apa yang terkandung dalam Al-Quran, sama ada ilmu yang berhubung dengan tajwid, makhraj huruf, maksud yang tersurat dan yang tersirat, sebab-sebab penurunan ayat dan penafsirannya, dengan tujuan supaya orang dapat beramal dengan Al-Quran, maka adalah dia merupakan orang yang paling mulia di sisi Allah dan Rasulullah. Jadi kalau orang tu dia berusaha, dia cuba belajar, mengaji ilmu berkaitan dengan Al-Quran. Jadi ilmu Al-Quran ini sangat luas. Dia bukan hanya berkaitan dengan tajwid je,
Yang kadang-kadang bila kita sebut belajar Quran, kita duk faham belajar tajwid, belajar makhraj. Itu juga penting, tak nafi. Tapi ada yang lebih penting daripada itu, berkaitan dengan memahami dan menghayati isi dan makna Al-Quran. Hak tajwid, ya, penting juga kita belajar. Begitu juga dengan makhraj. Ini berkaitan dengan sebutan, panjang pendek, dengung tak dengung dan sebagainya, sebutan. Sebab itu kadang-kadang kalau orang tu dia hanya alim dalam ilmu tajwid, kadang-kadang dia terlampau keras dalam menjatuhkan hukum. Kita biasa dengar tak, ada ustaz-ustaz yang mengajar, bila dia sebut tentang Fatihah, oleh kerana Fatihah ni rukun solat, mesti baca dalam solat. Jadi ada orang yang menyebut, kalaulah Fatihah itu tidak sempurna bacaan, maka tidak sah solat. Disebut kalau apa nama ni, yang sepatutnya panjang pendek, yang sepatutnya dengung tak dengung, waladhdallin tak cukup 6 harakat, ada orang kata batal solat. Jadi itu kerah sangat. Dan kita yakin bukan semua orang Islam sempurna bacaan dia Fatihah. Ni kalau panggil test seorang-seorang baca Fatihah ni, confirm ramai yang fail. Siapa yang berani baca main kat depan? Bukan senang lah, kan? Maka ya, dalam keadaan kita baca tu, kita belajarlah. Kita belajar untuk nak membetulkan balik apa-apa yang silap. Tapi dengan kita mengatakan kalau tak sempurna Fatihah, maka batal solat. Cuba tengok orang India baca Quran lagu mana. Cuba tengok orang Cina baca macam mana. Tengok Dr. Zakir Naik, dia baca Quran macam mana. Fail tajwid dia. Adalah bacaan dia tu, tak bunyi slang India dia. Tajwid, gunnah, qalqalah, makhraj, semua lintang pukang habis. Nampak tak? Jadi sebenarnya jangan kita memberatkan sesuatu hukum yang sebenarnya ringan. Kalau kita belajar tajwid, kesalahannya ada dua, yang dipanggil lahan. Lahan tu maknanya kesalahan. Dia ada lahan khafi, ada lahan jali. Lahan khafi ni kesalahan yang ringan. Salah bukannya betul, salah, tapi salahnya ringan, tak berat. Apa salah ringan? Hak panjang dia baca pendek, hak pendek dia baca panjang, hak dengung tak dengung, hak tak dengung dia dengung. Kita lah tu, kan? Kadang-kadang baca begitu, panjang pendek, pendek panjang, dengung tak dengung. Maka ini baru dianggap sebagai lahan khafi, kesalahan kecil, yang mana kalau tersilap sikit pada bacaan solat, terutamanya Fatihah, maka masih dimaafkan, tak batal solat tu. Ya. Satu lagi dipanggil lahan jali. Lahan jali ni kesalahan besar. Ini baru tak dimaafkan. Bila kita baca tersilap, dan silap itu sehingga mengubah makna Quran, baru ini merupakan kesalahan besar, kan? Contoh, bila cerita pasal apa nama ni, pengharaman Arab, dia asal permulaan Islam, arak tak haram lagi. Sahabat-sahabat boleh minum arak. Di 3 peringkat pengharaman arak ni, Allah nak bagi haram arak tu total 3 peringkat. Mula-mula turun ayat yang pertama, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Allah kata arak ini mudarat dia lagi banyak dari manfaat.
Allah nak bagi dah sikit hint dia. Agak ni mudarat lagi besar dari manfaat. Tak haram lagi waktu tu sahabat-sahabat masih minum. Tiba suatu ketika seorang sahabat dia mari sembahyang maghrib. Lepas sembahyang maghrib dia minum arak. Minum arak jadi mabuk. Sampai masuk waktu isyak, tengah-tengah mabuk dia pergi masjid. Bila nak sembahyang isyak, orang tolak dia jadi imam. Dia tengah mabuk lagi ni. Jadi imam dia. Tengah mabuk. Baca Fatihah okey lagi. Lepas tu baca surah, dia baca kuliah. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun, dia baca. Ditinggal lah. Berubah makna besar ni. Kalau sengaja sebut boleh syirik. Qul ya ayyuhal kafirun, hei orang kafir. La a'budu ma ta'budun, kami tidak sembah apa yang kamu sembah. Tiba-tiba dia baca a'budu ma ta'budun, hei orang kafir, kami sembah apa yang kamu sembah. Maknanya berubah makna jadi syirik pula. Barulah disebut ini kesalahan besar. Lahan jali, baca silap berubah makna. Berubah makna tu pula boleh syirik. Kan? Maka lepas tu bila sahabat ni baca salah ketika solat, waktu tu waktu isyak, turun ayat yang kedua. La taqrabus salata wa antum sukara. Orang beriman, jangan semayang dalam keadaan kamu masih mabuk. Maknanya kena jarakkan. Jarak. Waktu-waktu nak semayang jangan minum dah. Takut tak hilang mabuk pergi semayang, jadi tunggang langgang semayang tu. Jadi sahabat-sahabat waktu tu dah faham. Dekat-dekat nak masuk waktu dia tak minum, tapi masih minum. Dan biasanya sahabat-sahabat minum lepas isyak. Lepas semayang isyak dia pun togok agak. Mabuk, tidur malam, esok bangun subuh clear. Tak mabuk dah. Tu sahabat buat. Sampailah mari ayat yang ketiga, barulah Allah mengharamkan total. Allah kata innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlabu rijsun min amalis syaitan fajtanibuh. Sesungguhnya arak, judi, tenung nasib, sembelihan yang bukan kerana Allah, ini semua benda kotor. Benda yang mesti kamu fajtanibuh, jauhkan dia, sebab ini merupakan amalan perbuatan syaitan. Setelah baru haram arak secara sepenuhnya. Kan? Jadi kita nak sebutnya apa? Pasal kesalahan tadi. Kesalahan bacaan Quran kita ada kesalahan kecil. Lahan khafi, panjang jadi pendek, pendek jadi panjang, dengung tak dengung, tak dengung, dengung. Yang kedua lahan jali. Lahan jali ni baru kesalahan besar. Baca silap berubah makna. Baru besar kesalahan tu. Baru tak dimaafkan. Adapun kesalahan kecil masih dimaafkan. Jadi berkaitan dengan baca Fatihah tadi, bagi yang tersilap hanya pada bacaan pendek panjang, dengung tak dengung, qalqalah tak qalqalah, maka itu baru kategori lahan khafi, kesalahan kecil, dan tidak menyebabkan batal solat. Tidak. Sebab ada orang kadang-kadang dia mari hujah, dia kata waladhdallin ni kalau tak cukup 6 harakat batal semayang. Jadi penat kita nak semayang tu, ni jari ni standby ni waladhdallin ni tak kira cukup 6. Memang kena cukup 6, tapi kalau tak cukup masih dimaafkan. Sebab tuan-tuan pernah berlaku satu masjid di Selangor kita ni lah. Di masjid ada imam dia, imam masjid. Dah lepas maghrib akan adalah pengkuliah datang kan, nak kuliah di masjid, kuliah maghrib. Kebetulan imam masjid itu dengan ustaz yang datang kuliah tu kawan baik. Kawan baik. Jadi lepas solat maghrib, imam masjid tu bagi tahu kawan dia yang nak kuliah, nanti isyak aku tak ada, aku ada kerja lain, jadi kamu tolong jadi imam isyak.
kau team dengan kawan dia. Okeylah, tak ada masalah. Asal dia jadi imam. Kawan dia kata baik. Dia pun kuliah. Okeylah kuliah, tak ada masalah. Masuk isyak, sembahyang isyak, yang kuliah ni jadi imam. Dia kurang sikit pada bacaan. Kuliahnya okey. Bacaan dia kurang sikit. Kebetulan pula waktu sembahyang isyak tu, antara makmum yang mari ialah tok guru besar Al-Quran Qaryah tu. Kawasan masjid itu ni orang panggil ni tok guru besar ilmu Quran. Bab tajwid, dialah. Dia mari jadi makmum. Imam ni pun baca. Bacaan Fatihah pula waladhdallin tak cukup 6 harakat. Lepas bagi salam tu tok guru Quran tu bangun. Tak sah dah semayang kita hari ni. Tak sah dah. Ketuk dinding, tepuk dinding. Tak sah dah semayang kita. Tok imam tu start tu orang muda lagi. Biru muka dia takut ni. Minta maaf dia kata. Kan? Sampai secara tu. Kis sebab panjang pendek dia. Jadi kena ingat, silap panjang pendek ini salah. Saya tak kata betul. Salah. Mesti panjang kita baca panjang, pendek kita baca pendek. Tapi tidak menyebabkan batal solat lagi. Dipanggil lahan khafi, kesalahan kecil. Dalam masa yang sama orang tu kena belajar biar improve lagi sebutan bacaan Al-Quran dia. Sebab tu kadang-kadang ulama tajwid dengan ulama fiqh ni kadang-kadang dia tak sehaluan. Dia duduk balah je dua ulama ni. Ada orang buat cerita ulama tajwid, dia tanya ulama fiqh, tanya hukum. Ulama tajwid tanya apa hukum mim mati bertemu dengan hamzah. Mim mati bertemu dengan hamzah. Hukum dia apa? Dengung ke tak dengung? Hukum dia izhar apa? Izhar halki ke izhar syafawi? Izhar ni kalau buat ujian tajwid fail belaka ni. Izhar syafawi. Izhar syafawi maknanya bacaan itu tidak dengung. Itulah hukumnya. Mim mati bertemu dengan hamzah, izhar syafawi. Tapi ulama fiqh jawab lain. Ulama fiqh kata hukumnya ialah wajib ke atas hamzah, mandi, kafan, solat, tanam mim tu. Sebab mim dah mati. Nampak? Jadi tak sekepala dua ulama ni. Maka nak sebutnya apa? Kena belajar tajwid, makhraj, kena belajar untuk nak perbetulkan bacaan. Tapi kalau silap dan tersalah, dan salah tu pula pada kategori salah khafi, kesalahan yang kecil, maka masih dimaafkan lagi, tidak menyebabkan batal sembahyang. Maka bila kita baca Fatihah terkurang panjang pendek, terlebih dengung dan sebagainya, maka itu masih kesalahan kecil, tidak sampai batal solat lagi. Jadi kita jangan memberatkan sesuatu hukum yang ringan. Tu dia. Baik, itu ilmu tajwid berkaitan dengan Al-Quran, makhraj dan sebagainya. Tajwid ni luah lah. Bak dengung, bak qalqalah, ismamnya, imalahnya. Imalah ni je leweh sikit, leweh. Bismillahi majriha baca. Kalau ismam ni dia muncul mulut. La ta'manna, macam kita nak cium bini kita tu. La ta'manna. Itu ismam. Adalah dia baca, kita jumpa. Tapi masa kita baca, kita tak buat imalah ni ataupun tak ismam, maka tidaklah sampai kesalahan besar, baru kesalahan kecil. Kesalahan yang kecil lagi. Baik,
Itu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Begitu juga ilmu yang berkaitan dengan sebab turun ayat. Sebab turun ayat, kalau dalam ulumul Quran dipanggil sababun nuzul. Sebab turunnya ayat. Dia ada sebahagian ayat Al-Quran ni, dia ada kisah di sebalik turunnya ayat tu. Macam kita baca surah Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Telah bermasam mukanya, telah berpaling wajahnya bila datang kepadanya seorang buta. Siapa yang masam muka? Siapa yang berpaling wajah? Nabi. Nabi masam muka, Nabi berpaling wajah. Sebab apa? Sebab datang kepadanya seorang yang buta. Siapa orang buta ni? Riwayat menyebut namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Dia sahabat yang buta. Abdullah ibnu Ummi Maktum, dia juga salah seorang muazzin Nabi, tukang bang. Tukang bang Nabi ataupun muazzin ni, yang pertama Bilal. Yang kita kenal Bilal je lah. Sehingga nama Bilal tu kita buat jawatan. Imam Bilal. Padahal Bilal tu nama orang. Jawatan yang sepatutnya muazzin, tukang bang. Ya, tak apalah, kita ambil berkat Saidina Bilal, kita letak nama Imam Bilal. Yang pertama Bilal. Yang kedua Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ni juga muazzin zaman Nabi. Yang biasanya dia orang ni bagi tugas waktu subuh. Subuh ni kalau mengikut sunnah ni dia azan 2 kali. Tempat kita jarang. Bang 2 kali ni jarang tempat kita. Yang pertamanya bang sebelum subuh, biasanya setengah jam ataupun 40 minit sebelum masuk subuh. Tok Bilal ni bang sekali. Bang yang pertama ni tak ada as-salatu khairum minan naum. Dan ini bukan bang subuh lagi. Bang nak gerak orang, nak kejutkan orang. Nak suruh orang dengar, orang bangun bersiap. Ni tak lama dah nak masuk subuh ni. Bang yang kedua baru bang subuh. Bila masuk subuh, tu bang subuh. Baru ada as-salatu khairum minan naum. Jadi zaman Nabi, bang yang pertama sebelum subuh tu Bilal yang bang. Bang yang kedua masuk subuh Ibnu Ummi Maktum, Abdullah yang bang. Kan? Bang subuh Abdullah. Bang sebelum subuh Bilal yang bang. Jadi ini muazzin, tukang bang Nabi. Abdullah ibn Ummi Maktum, dia tukang bang, muazzin. Satu hari datang jumpa Nabi. Nabi waktu tu sedang memberi syarahan, berdakwah kepada pembesar dan pemuka Quraisy. Nabi tengah sibuk, tiba-tiba Ibnu Ummi Maktum mari ganggu. Nabi rasa tak selesa, Nabi bermasam dan berpaling wajah. Allah tegur Nabi, abasa wa tawalla. Telah bermasam mukanya, telah berpaling wajahnya. Anja'ahul a'ma, tak kala datang kepadanya orang buta. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Mungkin orang buta hak mari ni lebih nak menyucikan hatinya berbanding pemuka-pemuka Quraisy tadi. Pemuka Quraisy ni orang kaya, berasa gong sombong sikit dia, tak dengar nasihat orang, payah. Hak buta ni mungkin mari betul dengan sifat khuduk tawaduk dia, nak dengar nasihat dan nak menyucikan hati. Allah tegur. Jadi abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ayat ini ada sababun nuzul, sebab turun. Sebab turun tu itulah. Ceritanya bila Abdullah ibn Ummi Maktum yang buta mari datang jumpa Nabi, Nabi masam muka, turun ayat tu. Jadi ayat Quran ada sababun nuzul, sebab turun. Itu maksud sababun nuzul. Adalah beberapa ayat yang menceritakan sababun nuzul, sebab turun ayat. Kalau hadis dia dipanggil sababul wurud. Quran sababun nuzul, sebab turun. Hadis sababul wurud, sebab terjadinya hadis. Contoh, kita semayang. Kita semayang. Dalam semayang kita ada takbir.
Ada berapa takbir dalam sembahyang kita? Ada dua. Dua je. Ada takbiratul ihram, takbir yang pertama tu, dan takbir intiqal, takbir perpindahan. Takbiratul ihram hak mula-mula tu, Allahu akbar, tu takbiratul ihram. Sebab apa dinamakan takbiratul ihram? Ihram daripada perkataan haram. Ya, maknanya bila kita takbir, benda hak asal harus boleh buat jadi haram. Lepas kita takbir, asalnya bercakap tu harus, akad takbir haram cakap. Asalnya makan minum tu harus, akad takbir haram waktu tu makan minum. Asalnya boleh buat macam-macam kerja, akad takbir haram sekejap waktu tu buat. Itu masuk takbiratul ihram. Macam kita niat ihram juga pergi haji umrah. Kita pergi umrah, kita pasang niat kain ihram siap atau kita berniat, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Saja aku berniat ihram, saja aku berniat umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Lepas niat ihram ni, ada beberapa benda yang harus jadi haram. Asalnya boleh calik minyak wangi, berwangi-wangian. Lepas niat ihram, tak boleh dah. Asalnya boleh jima' subuh suami isteri. Lepas niat ihram, tak boleh. Asalnya boleh gunting, cukur bulu, kuku dan sebagainya. Lepas niat ihram, tak boleh. Itu maksud ihram. Sesuatu benda yang asal harus, tapi selepas kita niat, jadi haram sekejap. Takbiratul ihram, takbir Allahu akbar, asalnya harus bercakap, harus makan minum, harus buat kerja-kerja lain. Stop, haram sekejap buat, fokus sembahyang. Itu maksud dia. Takbiratul ihram. Itu pertama. Yang kedua, takbir intiqal. Takbir perpindahan. Rokok ke sujud, tidak dan sebagainya. Hak kita duk sebut tu. Asalnya pada permulaan Islam, semua dalam solat itu hanya takbir. Sami Allahu liman hamidah tu dimari lewat. Asalnya semua takbir. Lakum dinukum waliyadin. Allahu akbar, subhana rabbiyal azim, Allahu akbar. Asalnya maksud i'tidal. Tak ada lagi sami Allahu liman hamidah. Dah macam mana cerita ni boleh ada sami Allahu liman hamidah dan diguna sampai hari ni? Ceritanya bila suatu pagi, Saidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, tiba satu pagi ni Abu Bakar terlewat bangun tidur. Terlewat bangun ni maknanya Abu Bakar tu jaga orang dah azan subuh dah. Tu lewat Abu Bakar. Lewat kereta ni pukul 9 lah jawab dia. Kan lewat subuh kita, tak panggil subuh gajah dah. Subuh dinosaur ke apa? Ke subuh Transformers. Lewat Abu Bakar ni, dia bangun, orang dah azan dah. Siap azan subuh. Lalu dia bangun, dia ambil wuduk, bersiap pakaian, keluar rumah. Keluar rumah on the way nak pergi masjid itu, ada pula orang tua yang berjalan bertongkat. Orang tua jalan pula bertongkat, memang lambat. Dia nak cepat ni, dia nak cepat. Dia kira nak potong je lah, nak potong orang tua ni, nak pergi masjid cepat-cepat sembahyang. Waktu nak potong, dia teringat hadis Nabi. Nabi kata, bukan di kalangan kita orang yang tidak menghormati orang tua dan tidak menyayangi orang muda. Abu Bakar pun teringat hadis ni, tak jadi nak potong. Jalanlah slow. Oleh kerana lambat sangat, Abu Bakar pun dah tak sabar dah. Abu Bakar pun usung orang tua ni. Dia ambil tangan orang tua, letak atas bahu dia, dia berjalan. Nak jalan laju sampai depan pintu masjid. Bila sampai depan pintu masjid, dia ingatkan orang tua ni nak masuk dalam masjid sembahyang. Tiba-tiba orang tua ni buat lencongan, pergi kat lain. Dia pergi. Abu Bakar kata, pakcik, ni pintu masjid kat sini, mayang. Ni laluan masuk masjid.
Pak cik tu kata, "Hei, aku Yahudi. Aku bukan Muslim." Pula dah. Kalau tahu begitu tak usung, biar je. Tak apalah. Pak cik tu berjalan, Abu Bakar masuk. Masuk dalam masjid itu, waktu tu orang dah sembahyang subuh. Nabi jadi imam, makmum sahabat-sahabat tengah sembahyang subuh dan nak habis dah rakaat pertama. Kalau kita ni sikit lagi lah, lakum dinukum waliyadin. Allahu akbar, nak rakaat. Abu Bakar masuk. Sempat dia angkat takbir Allahu akbar dan sempat dia rakaat dengan Nabi. Jadi apa hukum? Bila dapat rakaat dengan imam, maknanya dapat rakaat. Tak perlu sambung rakaat pada selepas salam, tak perlu dah. Jadi bila Nabi rakaat, Abu Bakar masuk, Allahu akbar, sempat rakaat dengan Nabi, maknanya Abu Bakar dapat rakaat. Dan bila Abu Bakar rakaat, sepatutnya apa bacaan rakaat? Tasbih kan? Subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal azim. Tapi Abu Bakar pagi tu dia tak sebut tasbih. Dia Allahu akbar, dia rakaat, dia kata alhamdulillah. Maksud apa? Alhamdulillah, muju sempat rakaat dengan Nabi, dapat rakaat. Bila Abu Bakar sebut alhamdulillah, mari malaikat Jibril bagi wahyu ke Nabi. Nabi tengah rakaat. Malaikat Jibril bagi tahu, "Hei Muhammad, ada seorang lewat mari, dia sempat rakaat dan dia sebut alhamdulillah, dia puji Allah." Nabi selepas itulah hak biasa Nabi kata, tidak Nabi kata Allahu akbar, Allahu akbar. Itu pagi yang pertama Nabi kata sami Allahu liman hamidah. Apa makna? Allah mendengar bagi sesiapa yang memujinya. Siapa tu? Abu Bakar tadi. Dia sempat rakaat, dia puji Allah. Alhamdulillah, dia kata. Mari malaikat Jibril bagi tahu Nabi, maka Nabi pun bermula pagi tu Nabi kata sami Allahu liman hamidah. Allah dengar orang yang puji dia. Maka start dari situ sampailah ke hari ni, iktidal kita sebut sami Allahu liman hamidah. Ulama fiqh kata, kalaulah ada orang dia semayang, dia tak mau sebut sami Allahu liman hamidah, dia nak sebut Allahu akbar, maka hukumnya sah juga semayang. Tak ada masalah. Dia subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, tak biasa sami Allah, tiba-tiba dia kata Allahu akbar, dia iktidal dengan Allahu akbar, pun sah semayang. Tak ada masalah, cuma jangan duk buatlah pelik orang tengok. Kita bagi tahu hukumnya boleh. Tapi tak payahlah buat pelik-pelik ni, buat macam biasa je. Nak buat pelik dia perlih lah. Baik. Allahu Rabbi. Lalu apa berlaku? Jadi cerita Abu Bakar tadi yang terlewat bangun subuh, tengah jalan jumpa orang tua, lepas tu sempat rakaat dengan Nabi sehingga asalnya dia baca Allahu Akbar bertukar kepada Sami Allahu liman hamidah, maka itu dipanggil sababul wurud. Sebab terjadinya hadis tadi ni hak boleh daripada Allahu Akbar kepada bacaan Sami Allahu liman hamidah dipanggil sababul wurud. Sebab terjadinya hadis. Kalau Quran dipanggil sababun nuzul, sebab turun ayat. Kalau hadis dipanggil sababul wurud. Tu dia. Tapi tuan-tuan, kadang-kadang kita kena hati-hati juga. Orang ni dia bekerja. Kan? Biasa kalau imam dah rakaat dengan makmum, orang yang lambat ni dia berlari kalah waktu nyambek. Kan, Allahu akbar. Kan? Allah rakaat sekali. Itu tak afdal, makruh. Fa alaikumus sakinah, kata Nabi. Kita berjalan nak masuk masjid, tiba-tiba imam dah rakaat, tenang je jalan. Jangan gopoh. Masuk kalau sempat, kalau tak sempat, tak dapatlah rakaat tu. Kita sambung sambung sikitlah baki rakaat selepas salam.
Itu satu benda. Maknanya jangan duk berlari. Jangan duk berlari itu tak afdal. Nabi suruh tenang. Yang kedua, kadang-kadang orang buat dua dalam satu. Imam tengah rokok, dia pun masuk. Dia sempat. Dia Allahu Akbar, dia rokok. Kalau yang sempat rokok, sempatlah dia dapat rakaat. Tapi ada orang yang saya lihat mereka terlepas pandang. Dia tak sempat, dia hanya selisih je. Imam tengah rokok, dia masuk Allahu Akbar, dia pun nak rokok. Allahu Akbar, tiba-tiba imam dah iktidal. Jadi dia tak sempat rokok, dia hanya selisih. Imam nak bangun, gitu. Faham apa tak? Situasi nampak tak? Imam sami Allahu liman hamidah, dia baru Allahu Akbar rokok. Jadi orang ni tak dapat rokok dengan imam ni. Tapi dia kata dia dapat. Biasanya dia enggak, aku sempat ni, aku sempat. Jadi dia tak tambah dah rakaat selepas tu. Dia mesti sempat tamak ninah dengan imam. Imam rakaat Allahu Akbar, dia mari takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar rakaat. Sempat sekali baca subhana rabbil azim, sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah. Bagus betul. Kalau main selisih jumpa tengah jalan tu tak kira. Tak kira tuan-tuan, kena hati-hati ni. Ramai orang dia ambil mudah benda ni. Kan? Kena perhati betul-betul. Satu benda. Kemudian ada juga orang yang dia tidak membezakan takbiratul ihram dengan takbir intiqal. Biasanya macam mana nak rojak ni? Dia kena bangun ni, boleh bangun tak? Nak bagi contoh, kalau tu tak faham, bangun sikit lah. Dia gini. Baik, bila kita dah terlewat, imam dah rakaat, kita masuk, mesti ada dua takbir. Yang pertama Allahu Akbar, takbiratul ihram. Baru Allahu Akbar. Ni takbir intiqal. Kan? Kadang-kadang orang dia ambil satu takbir, 2 in 1. Allahu Akbar. Ada orang buat macam ni. Tahiyat begitu juga. Dia masuk jemaah tengah tahiyat akhir, tengah tahiyat akhir. Kan dia masuk Allahu Akbar. Mana takbiratul ihram? Mana takbir intiqal? Jadi kena ada beza tu. Takbiratul ihram Allahu Akbar sekali, lepas tu baru bergerak. Kan? Allahu Akbar rakaat ke? Allahu Akbar tahiyat ke? Allahu Akbar sujud ke? Kena ada beza. Yang mana kadang-kadang orang buat sekaligus dia offside. Go pun tak kira. Kan? Betul tak? Jadi benda ni tuan-tuan nampak biasa je. Kan? Tapi kena tengok betul-betul tu. Ramai orang terlepas pandang. Kan? Semayang ni kita nak yang sempurna. Tak mahu yang cincai, tak mahu. Biar sempurna solat kita. Kan? Bila kita terlambat, jangan duk berlari. Jangan duk kejar sangat. Tenang berjalan.